Saya ingin menyentuh juga soal pelarian. Memang kita lihat pelarian yang datang ke Malaysia ini berbagai kategori. Di antaranya kerana tarikan ekonomi. Yang kedua datang sebagai pelancong, kemudian terus tak mau balik. Yang ketiga pelarian politik akibat tekanan di negara mereka atau di tempat mereka. Kemudian pelajar luar yang datang belajar di sini, kemudian mencari peluang untuk tidak balik lagi. Dan Malaysia second home. Saya ingin menyebut di sini, pelarian ini kita kena ada kategori, jangan kita menghina semua pelarian. Islam ditegakkan oleh orang pelarian. Bahkan Nabi Musa AS memimpin pelarian daripada Mesir untuk menyelamatkan diri hasil tekanan Fir'aun. Ja'far bin Abi Talib, bapa saudara Nabi, memimpin pasukan hijrah yang pertama ke Habasyah, dilindungi oleh Maharaja Kristian di Ethiopia atau Habsyah. Nabi sendiri setelah diancam nyawanya di Madinah, dia berhijrah ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah dan kemudian menjadi ketua negara. Sebab itu antara pelarian ini kita kena jaga. Jangan kita borongkan mereka semua itu sebagai sama. Pelarian ekonomi lain, pelarian tekanan politik lain, pelarian cari makan lain, pelarian karena nak dapat kerakyatan dan sebagainya itu lain. Ada perkataan-perkataan yang buruk yang kita kata pelarian karena diancam nyawa mereka. Datang ke sini ada yang mengatakan biar kita tenggelamkan mereka di tengah laut. Bayangkan kalau itu berlaku kepada keluarga Nabi Ja'far bin Abi Talib dan rombongan yang melintasi Laut Merah untuk menyelamatkan diri daripada tekanan di Mekah dan diberi pelindungan oleh Maharaja Kristian. Kita juga kena ingat dalam kita mengecam mereka yang datang karena tekanan, kezaliman di negara mereka. Kita lupa 3 juta lebih orang Islam menjadi pelarian di Eropah sekarang. Lebih 1 juta dilindungi di Jerman. Bahkan di Jerman, bila mereka daftar saja sebagai pelarian, diberi pelindungan roti kapadia aur makan, yaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian disediakan. Di Sweden, Finland dan sebagainya. Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perkara yang paling penting kita ditekankan di sini ialah soal sindiket pelarian. Itu yang perlu diperangi. Tak kiralah mana kerajaan. Kerajaan BN kah, kerajaan PH kah, kerajaan Tebu Atap kah, tak kira. Yang penting mesti diperangi soal sindiket ini. Banyak sindiket-sindiket yang berlaku. Kita lihat pada 25 November Polis Sabah mengumumkan kejayaan menggagalkan sindiket penipuan data. Januari 2018, Jabatan Imigresen Malaysia mendedahkan kewujudan sindiket menyeluduk warga asing dari Bangladesh dan Indonesia. Bayaran sebanyak 15,000 hingga 20,000. November 2019, Jabatan Imigresen mendedahkan wujudnya dalang daripada orang besar bergelar Datuk memberi permit kerja palsu kepada pendatang asing tanpa izin dengan bayaran RM4,000 hingga RM5,000. Dari contoh-contoh itu yang inilah perlu diperangi. Bagaimana mereka boleh dapat kad pengenalan? Bagaimana mereka boleh terlibat dalam sindiket ini? Kesian kepada pekerja-pekerja asing. Mereka membayar begitu banyak uang kepada majikan atau sindiket di Bangladesh. Datang ke Malaysia pula ada pula sindiket di sini. 2 tahun mereka bekerja, setahun wang mereka habis untuk bayar kepala-kepala sindiket ini. 1 tahun sahaja untuk wang poket mereka. Sebab itulah kita kena terus memerangi. Tak kiralah siapa yang memerintah,
Tapi yang penting kita kena terus bekerja untuk menghapuskan atau mengurangkan peranan sindiket yang mengeksploitasi para pekerja. Saya mohon sikit pandangan. Terima kasih Ketua Raja. Adakah Yang Amat Ketua Raja setuju bahawa dalam kita mengekang pelarian ini, kecaman kepada negara yang menyebabkan konflik itu perlu diteruskan, dikukuhkan, khususnya yang terdekatnya ialah negara Myanmar yang menyebabkan pelarian masuk ke negara kita berduyun-duyun ini. Terima kasih. Masa saya hadir di sidang-sidang itulah setiap kali ucapan saya tidak pernah tinggal masalah Rohingya. Termasuk masa berdepan dengan Amerika, dengan Perancis, England, China dan sebagainya. Memang tekanan perlu diberi untuk mencari penyelesaian. Sebab di mana-mana kezaliman berlaku, kita tidak boleh terima. Seperti juga rakyat Palestin, mereka dipaksa untuk berhijrah. Bukan mereka nak berhijrah, dipaksa menjadi pelarian. Sebab itu kalau kita borong pelarian kita semua tak guna, maka bagaimana dengan pelarian Palestin? Dulunya pelarian Bosnia Herzegovina, pelarian Selatan Sudan. Semuanya itu kita kena lihat konflik itu dan bagaimana kita membantu dan mencari jalan penyelesaian. Saya Yang Berhormat Presiden Parti, saya tambah lagi 10 minit. Terima kasih. Most welcome Abang Mat, silakan. Terima kasih, betul. Terima kasih pengarah. Jadi saya Untuk sebut Abang Mat soal, dia khas. Terima kasih. Carry soal on. pelarian ini adalah Abang Aziz tak dapat, Abang Mat je dapat. Abang Mat Presiden Parti, Abang Aziz. Silakan. awak tak habaq tadi. Jadi saya melihat di sini soal ini adalah soal besar yang melanda dunia sekarang ini. Dan soal pelarian ini dia menjadi-jadi kebelakangan ini apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara perundingan. Kadang-kadang memang senang kita nak baca ayat Quran. Boleh? Ya. Sikit. Nak tanya pendapat Yang Berhormat. Hari itu saya dengar Julutong. Mana Julutong? Julutong pernah berucap. Dia kata, dulu apabila UMNO dengan PAS bawa satu himpunan membela nasib Rohingya di satu stadium di Titi Wangsa, tak silap saya. Julutong kata, kami ini jadi pembela kepada pelarian. Ada yang Berhormat setuju dengan dakwaan yang Julutong buat? Saya tidak tahu niatnya, ayat dasar umum zahirnya itu kita setujulah. Sebab kita, ya. Yang Berhormat setuju. Bila kita kata kita membela nasib Rohingya tu, bermakna kami membela nasib pelarian. Sedangkan Yang Berhormat cakap tadi, bahawa banyak contoh yang dia bagi kalau orang pelarian kerana agama, kita kena beri pembelaan. Contoh Jaafar Talib dengan macam contoh Yang Berhormat cakap tadi. Ya, jadi tiba-tiba Julutong kata, kita lah nak membela pelarian. Adakah Yang Berhormat bersetuju? Yang Julutong kata membela Rohingya ini, kita membela nasib orang pelarian. Menyusahkan negara kata dia. Itu saja. Saya kita lihat tadi di sudut kategori pelarian itu. Tak ada. Yang Rohingya ni setuju tak setuju? Kita yang Julutong kata kita ni membela pelarian. Ya. Menyusahkan negara. Yang Berhormat Tanjung Karang. Satu je. Setuju Memang. atau setuju? Kita kena Saya membela. Berhormat. Setuju ke tidak dengan pendapat daripada Julutong itu? Saya Duduk tanya. Yang Berhormat Tanjung Karang. Ini bukan mahkamah. Ketua Raja lawyer. jawab. Masih. Tapi yang pentingnya kita lihat pelarian jenis apa. Kalau pelarian macam Rohingya, mereka rumah mereka dibakar, nyawa mereka diancam, kita kena membela. Sekurang-kurangnya penempatan sementara. Ini kita kena lakukan. Sebab itu, kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan dulu, saya sambung. Di antaranya, Kok Bazar, sebagainya. Dibuat oleh kerajaan sebelum itu. Saya menyambung dan bahkan saya tambahkan peruntukan kepada hospital kita di Kok Bazar. Karena kita melihat ianya penting. Sebab itu kita jangan borong secara umum. Yang penting kita kena tekan di sini sindiket. Bagaimana pelarian dibawa, bagaimana diberi kebenaran, datuk mana yang menyebabkan mereka jadi kaya raya dengan isu pelarian ini, sindiket ini yang perlu ditekankan. Baik itu kita Laluan. saya sebut tadi. Ya. Kelang. Terima kasih, Muhammad.
baru-baru ini, baru 2-3 hari yang lalu, Bernama telah mengadakan satu artikel yang mengatakan bahawa lebih kurang 20 pelarian Rohingya telah tenggelam mati di luar Langkawi. Ini adalah kerana mereka tidak diberi kelaluan untuk masuk dan tenggelam, masuk ke Malaysia. Soalan di sini ialah, apakah dasar progresif Malaysia dan untuk menolong pelarian ini yang desak, yang terpaksa lari daripada negara mereka oleh kerana nyawa mereka diancam. Terima kasih. Kalau itu benar, berita itu amat memalukan Malaysia. Siapa saja, tak kira dia daripada mana, kalau sampai ke peringkat mereka menjadi pelarian, tidak ada makan di tengah laut, mereka mati kalau tidak diberi bantuan makanan, bahkan kita menghalau pula mereka, ini satu perkara yang tidak benar, satu perkara yang tidak perlu dilakukan, dan ia memalukan nama Malaysia. Dan sekarang, beberapa perkara misalnya berlaku, terjumpanya kubur antara sempadan Thailand, Malaysia, di Wang Kelian. Siapa yang meninggal itu, siapa yang membunuh orang-orang pelarian itu amat memalukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan kita lihat negara-negara yang kita kecam seperti negara barat, ya ada perkara yang mereka tidak kena, tetapi menjaga pelarian mereka berada di tahap yang paling baik dibandingkan dengan kita. Ya, kita boleh bercakap, ya Quran boleh baca, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara, senang baca. Tapi yang membunuh orang Islam dengan orang Islam sekarang ini berlaku hampir di seluruh dunia. Kita lihat warta berita daripada 1 jam 45 minit menceritakan orang Islam membunuh orang Islam. Libya, sebuah negara yang kaya, pengekspor minyak sekarang menjadi pengekspor pelarian. Dan pahaman-pahaman takfiri melanda dunia Islam yang menyebabkan perbezaan pandangan sampai ke peringkat dihalalkan darah. Bibit itu jangan tumbuh di Malaysia. Walaupun ianya ada sikit sebanyak, tapi kita kena lawan bibit takfiri ini. Karena ia boleh menghancurkan negara kaya seperti Libya, Iraq, Syria dan beberapa negara orang Islam yang lain. Inilah yang kita lihat perkara yang amat merisaukan kita. Sebab itu sekarang ini, Palestin didatang untuk buat pameran hari ini, kita memang menyokong supaya rakyat Palestin dapat kembali kepada negara asal mereka. The right to return, hak untuk kembali. Bila dia kembali ke negara bersama orang Yahudi yang ada asal di situ, terlibatlah dalam demokrasi. Siapa yang menang, mereka lah yang memerintah di bumi itu. Bukan ada diskriminasi kaum. Dan kita kena ingat bahawa soal mengutamakan, membela satu kaum tanpa had, ia membawa kepada bahaya. Apa yang berlaku di Amerika sebagai contoh yang terbaik kepada kita? White supremacy, ketuanan orang putih. Akhirnya kita lihat ia berlaku berzaman, sejak daripada zaman George Washington, Lincoln, tapi kemuncaknya berlaku di zaman Donald Trump. Kerana pemerintah sendiri mengapi-apikan isu perkauman. Akhirnya berlaku huru-hara di seluruh Amerika. Walaupun di zaman pandemik ini, rakyat tetap keluar, tunjuk perasaan dan membawa kematian. Inilah juga bahaya kalau kita pergi kepada ketuanan Melayu. Kita kena utarakan Melayu yang berwibawa, Melayu yang bertakwa, Melayu yang berintegriti. Bukan ketuanan Melayu. Kalau kita pergi ke ketuanan Melayu, ia sama dengan white supremacy. Sekarang, kita tak nampak bahaya itu. Ia di peringkat permulaan. Tapi ia berlaku beratus tahun di Amerika Syarikat. Akhirnya kita lihat, white supremacy itu membawa satu kancah yang tak sudah-sudah di Amerika, yang sekarang merebak di seluruh dunia. Kota Raja, Muhammad Kota Raja, saya mohon. Ya. Saya kira istilah yang digunakan oleh Kota Raja, white supremacy dan ketuanan Melayu itu satu benda yang agak berbeza. Apa yang disebut sebagai ketuanan Melayu hanyalah menyatakan hak-hak orang Melayu yang termaktub dalam perlembagaan, tak lebih daripada itu, Kota Raja. Terima kasih. Saya setuju 100%. Jangan kata kita kena sokong orang Islam walaupun dia rasuah, walaupun dia menyeleweng. Dia ada pintu untuk taubat.
Orang bukan Islam dia tak ada masa untuk bertaubat. Ini asabiah. Tak boleh. Kota Raja.